Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Hari ini merupakan minggu kesengsaraan yang kelima. Mari kita mempersiapkan hati kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku, mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, Putranya diberikan untuk kaum berdosa, Ya rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya, pujilah, pujilah, umat bergiranglah, menghadap Allah di antara anaknya, Bapa penebusan mulia baginya. Sejuk angin pincur erbangsa, mulut semujur kau tutup nesu, victory of the kingdom, proteksi pulih, sulit semen-semen, dong yang ku taiki,
kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga, sungguh bersuka cita, karena kami punya Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Engkau Allah yang terus bersama dengan kami. Baik kami mungkin yang berada dalam kondisi sesulit apapun, Engkau selalu hadir dan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi ini Tuhan. Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan lagi untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, bahwa setiap kesempatan demi kesempatan tidak mungkin ada pada kami. Tetapi biarlah kesempatan pagi ini Tuhan, kami betul-betul sungguh-sungguh dengan hati yang tulus, kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang on-site, baik kami yang online di rumah. Biarlah kami betul-betul menggunakan kesempatan ini sebagai kesempatan yang terakhir buat setiap kami. Sehingga kami betul-betul boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Sehingga setiap puji-pujian yang kami naikkan, kami boleh mendapatkan berkat. Melalui doa-doa kami, Tuhan memberikan kami berkat. Dan di mana kami juga sebentar akan belajar firman Tuhan. Biarlah kami boleh mendapat berkat melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati ibadah kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sebagai manusia terus bergantung kepada Engkau. Karena kami tidak mampu melewati hari-hari tanpa Engkau Tuhan. Biarlah ibadah ini boleh menguatkan setiap kami untuk boleh menjalani hari-hari ke depan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali memuji Tuhan kita. Kita angkat pujian, Ku mahkotai Raja, pimpin ke Kalvari. Sebenarnya kita tidak layak pada pagi hari ini berada di hadirat Tuhan. Tetapi oleh pengampunannya lah, oleh penebusannya lah di atas kayu salib, kita dilayakkan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan masuk di dalam pengampunan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, sebenarnya ku tak layak. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati pikiran kita untuk masuk di dalam pengampunan Tuhan. Dan
memainkan dengan lembut. Saya undang setiap kita boleh menenangkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan akan setiap pelanggaran dan dosa kita. Karena Tuhan lebih tahu setiap isi hati kita. Biarlah kita boleh tundukkan kepala. Kita boleh merenungkan setiap pelanggaran dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebenarnya ku tak layak, namun tuli darahmu dan Engkau memanggil aku. Silakan kepada hamba-Nya. Firman Tuhan berkata dari Yesaya 44 ayat 22 demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk jaminan pengampunan yang Engkau berikan kepada umat-Mu. Bahkan bukan hanya telah Engkau wartakan sejak zaman Israel, tetapi Engkau nyatakan pula dengan tindakan yang nyata lewat Yesus Kristus yang disalibkan menggantikan kami. Sehingga ya Bapa, ketika melihat seluruh penderitaan, kesengsaraan, kematian Tuhan, kami melihat dosa-dosa kami telah ditanggung oleh Juru Selamat kami Yesus Kristus. Karena itu Bapa, ketika melihat cinta kasih-Mu yang besar, menyerahkan anak-Mu untuk kami. Tuhan, siapakah kami? Dan Engkau memanggil kami supaya kami boleh berbalik dari segala dosa yang telah kami perbuat. Dan dengan hati yang menangis, dengan hati yang mau dibentuk, dengan hati yang mau diluruskan oleh Tuhan, kami kembali kepadamu. Dengan menaruh iman, melihat kepada karya salib Yesus bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau sendiri yang melihat dan menyelidiki seluruh hati pikiran kami, apa yang telah kami lakukan dalam seminggu yang lalu. Dan layakkan kami Bapa dalam ibadah kami pada hari ini. Sehingga kami boleh mendengarkan firman, kami boleh memuji-muji Tuhan, kami boleh berdoa kepada Tuhan dalam seluruh rangkaian ibadah ini, dan Kau menerima oleh karena anugerah-Mu buat kami. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan telah mengampuni kita, mari kita tunjukkan dengan kehidupan baru lewat Mazmur 103 demikian. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Pujilah Tuhan, hai segala buatannya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri dan bersama umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman resuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh sukacita yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini kita akan mendengarkan paduan suara Kaleb. Kepada paduan suara Kaleb kami persilakan. Is
Terima kasih buat paduan suara Kaleb, pujian yang sungguh indah, bahwa Tuhanlah Allahku. Aku tidak akan takut walaupun musuh di sekelilingku menyerang, asalkan Engkau bersama dengan aku. Terima kasih buat paduan suara Kaleb. Kita sadar bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan Tuhan. Setiap kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, kita angkat pujian. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Mau datang padamu, oh Tuhanku. Oh sekesiawi cewaan yen jumpa wisi iwo kepada hamba-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bersyukur Bapa, kesempatan pada hari ini kami boleh beribadah kembali. 天父，我们感谢你早上给我们聚会，可以敬拜你。 Di minggu sengsara yang kelima ini, 让我们进入耶稣受难的预备周， supaya kami boleh lebih memahami bagaimana situasi-situasi yang dihadapi oleh Tuhan. 让我们可以更体恤到主你当时的情景。 Dan kami ya Bapa sebagai murid-murid-Mu sungguh-sungguh bersyukur karena Tuhan demikian agung adanya. 我们身为你的门徒，我们也感谢你，你是何等的伟大。 Bapa, berkatilah kedua hamba-Mu. 天父，求你赐福你两位仆人， Berkatilah semua jemaat-Mu yang mendengar firman, 也求你赐福每一个儿女们聆听你的话。 khususnya yang ada di dalam gereja. 这边在教会里面的， Kami serahkan kepada Tuhan. 我们全然交托给你。 Juga nanti jemaat yang akan mendengar lewat siaran ulang dengan rekaman gereja kami ini. 也纪念到，等他们可以重复在聆听教会敬拜的情景， Supaya ibadah kami boleh diikuti oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. 但愿我们教会的敬拜有更多的弟兄姐妹可以聆听。 Dengar doa kami 求你垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉靠 Kristus. 耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dari Injil Lukas. 我们今天早上要从路加福音来学习上帝的话。 Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 8 sampai ayat 12. 路加福音第23章，我们要从第8节念到第12节。 Bahasa Mandarin bacakan lebih dahulu, kemudian bahasa 我 Indonesia. 们先用中文来读一遍《路加福音》第23章第8节到第12节。叙利看见耶稣，
就很欢喜，因为听见过他的事，久已想要见他，并且指望看他行一件神迹。于是问他许多的话，耶稣却一言不答。祭司长和文士都站着，极力的告他。叙利和他的兵丁就藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽衣服，把他送回比拉多那里去。从前叙利和比拉多彼此有仇，在那一天就成了朋友。 Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan. 凡听见并遵行主话语的人是有福的。 Saudara, tema kita hari ini adalah Yesus memilih diam. 今天我们讲到的题目是耶稣选择静默无言。 Sesuai dengan apa yang dicatat di dalam ayat 9. Yesus tidak memberi jawaban apapun. 就好像第9节里面所说的，耶稣却一言不答。 Saudara, diam itu emas. 我们说，我们闭口不言是一个很宝贵的， Saudara, ini adalah pepatah kuno 这是古人所留下来的格言， yang mengingatkan setiap orang untuk menjaga ucapan mulutnya. 就教导我们要谨慎我们的嘴唇说话， Supaya kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang benar. 好让我们口里所出的每一句话是正确的， Dan sekaligus kita mengerti situasi apa yang sedang kita hadapi. 那我们也可以明白我们是在怎样的情况之下应该说什么话。 Misalnya, saudara, 比如说， di tengah-tengah keadaan ramai ya, ramai orang berbicara, mungkinkah kita berbicara juga? 在很多人都发表言论的时候呢，我们能不能很好的说话呢？ Lebih baik kita diam, bukan? 我们只好更好是安静不说话。 Nah, saudara, terlebih lagi budaya yang sedang kita hadapi sekarang ini. 特别是我们今天所面对的处境， Di dalam istilah filosofinya disebut budaya postmodern. 就是说我们是在后现代的时期。 Saudara, budaya postmodern ini dipenuhi dengan banyak kata-kata. 那么后现代时期有很多人发表言论 Buktinya, saudara, HP kita ini. 你看我们的手机， Saudara, YouTube, ya, Facebook, Instagram, TikTok, dan sebagainya. 那么里面有很多的媒体，他们不断的发言。 Banyak orang ingin eksis. 那很多人他们要表示他们的存在， Banyak orang ingin dikenal. 让他们可以很出名的人。 Kadangkala sudah kelihatannya luar biasa, temannya banyak di Facebook atau di Instagram. 看起来他们在媒体上有很多的跟随者， Tapi kenyataannya temannya sedikit ternyata. 其实呢，他的朋友只不过少数的。 Ini betul-betul suatu hal yang terbalik semuanya. 这是一个相对的一个现象。 Di Facebook sudah banyak bicara. 在这个手机上，他发表很多的言论。 Tapi ketika ketemu muka, akhirnya apa? Diam 1000 bahasa. 当我们真正见面的时候呢，他却不能说话。
Saudara, budaya kita ini adalah budaya yang dipenuhi banyak kata-kata. 那我们现在的社会充满很多的言论， Saking banyaknya kata-kata, 因为太多了， bahkan kita tidak bisa ikuti, saudara. 甚至于我们不能完全的跟随。 Saya pun sudah tidak bisa mengikuti. 我自己本身都不能跟随。 Anak remaja dengan anak-anak yang baru tanggung kelas puluhan, anak kelas besar, itu pun mungkin bahasanya sudah beda. 那我们看见现在的少年人，他们自己的言语用词很不一样了。 Kenapa? 为什么呢？ Menurut pemikiran postmodern, 根据这个后现代的思想， karena manusia di zaman sekarang ini sudah menggunakan kata-kata menurut pengertiannya sendiri. 因为现在人呢，我们随便讲话是按照自己的意思。 Karena itu pada waktu saya mempelajarinya, ini tantangan yang besar di dalam ajaran Kristen 那 gereja. 么我自己在学习的时候呢，对我们基督教这个很大的挑战。 Karena saudara, arti sebuah kata kadangkala arti yang sesungguhnya sudah tidak lagi dipedulikan oleh orang lain. 因为同样的一个名词，这真正的意思已经不再被人所关注。 Dan kita tadi membaca dari bagian firman Tuhan. 刚才我们所读的经文， Yesus pun menghadapi banyak suara sumbang. 那么主耶稣本身也面对很多这个言论， Suara sumbang dari rakyat biasa sampai pejabat. 从那些平民一直到当官的。 Yesus menghadapi suara sumbang dari orang-orang, salibkan dia, salibkan dia. 那耶稣面对那些人议论，要定他十架。 Yesus menghadapi juga suara sumbang dari Herodes, dari Pilatus, dari pejabat agama, mahkamah agama Yahudi. 耶稣也面对了议会、希律王、比拉多那些不正确的言论。 Saudara, suara-suara kata-kata itu banyak dihadapi oleh 那么 Yesus. 主耶稣面对这么多的言论， Dan bagaimana Yesus menyikapinya? 那耶稣怎样的态度呢？ Saudara, dalam kasus ayat yang tadi kita baca, 那刚才我们所读的经文， Yesus memilih diam. 耶稣选择一言不发。 Sebetulnya saudara, tadinya Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. 刚才呢，耶稣已经被带到比拉多面前。 Saudara, bagaimana setelah dari Pontius Pilatus, Yesus dibawa kepada Herodes. 那么从比拉多那里以后被带到希律王面前。 Dan saudara, dengan demikian Yesus menghadapi terus pengadilan. 那么耶稣一直面对他们的审问。 Kepada Pilatus, Yesus mengucapkan beberapa kata-kata 那么 kalimat. 在比拉多面前，耶稣也回答了几句话。 Tapi ketika sedang menghadapi Herodes, 但是在面对希律王的时候， Yesus tidak menjawab apapun. 耶稣一言不答。 Mengapa Yesus memilih diam? 那为什么耶稣选择静默呢？ Karena Yesus melihat dengan siapa dia berbicara. 因为耶稣知道他是跟谁说话。 Saudara, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan khotbah ini, 那当我预备这一篇讲章的时候， saya sadar satu hal. 那我醒悟到一件事情， Apa yang Yesus sedang lakukan ini? 那主耶稣所做的这一件事情， Yesus memilih diam. 他选择静默不言。 Tidak sepenuhnya bisa kita lakukan. 我们根本就不可能完全一样遵从。 Mengapa? 为什么呢？ Karena kita tidak sama dengan Tuhan. 因为我们跟主不一样。 Tuhan mengerti siapa yang sedang berbicara dengan 主 dirinya. 很清楚他跟谁说话。 Sedangkan kita tidak pernah mengerti siapa yang sedang berbicara 那 dengan 很多 kita. 时候我们不清楚我们是正在跟谁说话。 Jadi ketika khotbah ini saya sampaikan kepada saudara, saudara juga jangan akhirnya melakukan hal yang sama seperti Yesus. 那么，当你们听完了这篇讲章以后呢，你们不要跟耶稣一样， Karena sebetulnya setiap orang yang kita jumpai itu adalah sederajat. 因为我们所面对的每一个人跟我们是同等的。 Tapi sudah pada waktu Yesus memilih diam, 当主耶稣选择
静默不说话的时候， Yesus tahu siapa yang sedang berbicara 那么耶稣 dengannya. 很清楚他是跟谁说话。 Herodes. 叙利王， Herodes adalah raja wilayah Galilea. 那么叙利是在加利利做王的， Dia adalah raja yang amoral, 他是一个很没有道德的国王。 raja yang moralnya rusak, 他的道德非常的败坏。 raja yang telah membunuh Yohanes Pembaptis. 那这个叙利王，他曾经杀死施洗的约翰， Karena Yohanes Pembaptis menegurnya, engkau tidak layak, tidak boleh mengambil istri bagimu dari saudaramu 因 sendiri. 为施洗约翰曾经指着叙利王，他不可以娶他兄弟的妻子。 Raja yang amoral hidupnya. 这个叙利王他生活没有道德， Karena itulah saudara, Yesus tidak mau menghadapinya. 所以呢，主耶稣不要去面对他， Yesus tidak mau bicara sama dia. 耶稣不愿意跟他说话。 Bahkan saudara di dalam catatan Injil menyebut Herodes itu adalah serigala. 那么福音书有一句话指着这个叙利王是狐狸。 Saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Mungkin ada sebagian orang yang berpikir kok Yesus kok kata-katanya nggak baik ya. 怎么主耶稣讲这话是这样，好像不太好？ Kok menyebut Herodes serigala? 怎么指着这个叙利王是狐狸？ Bukankah kita harus berkata-kata baik? 我们岂不是应该讲好话呢？ Saudara-saudara yang dikasih oleh 各 Tuhan. 位亲爱的弟兄姐妹， Memang betul kita harus berkata-kata baik. 是我们必须讲好话。 Tetapi saudara di dalam kasus yang Yesus hadapi, 但是呢，主耶稣所面对的这个事情， ini merupakan suatu penghakiman dari Tuhan terhadap seseorang. 这是上帝对某一个人的一个审判。 Kalau saudara mempelajari Injil Lukas pasal 13, 可是我们去学习路加福音第13章， Yesus menyebut, katakan kepada serigala itu. 耶稣说：“你回答那狐狸， Kenapa? 为什么呢？ Karena orang-orang Yahudi pada waktu itu menyebut nama Herodes yang dibawa-bawa untuk menakut-nakuti Tuhan kita. 因为当时的犹太人，他用希律王的名字想恐吓耶稣。 Dan Yesus tanpa tedeng aling-aling langsung menyebutkan, katakan kepada serigala itu. 那么耶稣毫无隐瞒的直接说：“你告诉那个狐狸。” Saudara, bagi saya perkataan Tuhan bukan perkataan kasar. 对我来说，耶稣所讲的这句话不是说很粗俗的， Tapi perkataan Tuhan adalah suatu penghakiman langsung kepada si Herodes. 那是直接对希律王的一个判断。 Saudara, kita harus melihat konteksnya dengan 所以 tepat. 呢，我们要知道当时的发生的情形。 Walaupun kita sadar Herodes banyak pertanyaan. 是我们知道希律王有很多的问题， Ya, karena di dalam ayat yang ke-8 disebutkan Herodes sangat girang melihat Yesus. 那么希律王看见耶稣就很欢喜， Karena dia sudah lama pengen melihat dia. 因为他已经很久想见过耶稣。 Karena itu dia mengajukan banyak pertanyaan ayat 他 9. 发出了许多的问题 Saudara, bahkan dia ingin melihat mujizat Yesus. 他也希望耶稣能够在他面前行一个神迹。 Ya, karena ketika Yesus mengadakan banyak mujizat, 是耶稣行过很多神迹， lalu terdengar di telinga Herodes. 那么他自己也听说过， Dan Herodes beranggapan Yohanes Pembaptis telah bangkit kembali. 那他以为这个耶稣是施洗约翰复活了， Padahal saudara, ini pengertian yang salah. 那这是错误的观念。 Jikalau saudara melihat pelayanan Yohanes Pembaptis, 可是我们看施洗约翰的服事， boleh dikatakan Yohanes Pembaptis itu seorang yang besar. 施洗约翰是一个伟大的人物， Tetapi Yohanes Pembaptis tidak pernah tanda petik melakukan mujizat. 但是呢，施洗约翰可以说从来没有行过神迹， Sehingga kesimpulan Herodes itu pun sudah salah. 所以呢，是这个叙利王的这个结论是错误的。 Ketika mendengar Yesus banyak melakukan mujizat, 当他听到耶稣行了很多神迹， dia menganggap bahwa ini Yohanes Pembaptis telah bangkit. 他以为这是施洗约翰复活了。
Padahal Yohanes Pembaptis tidak pernah melakukan mujizat. 根本是约翰就是没有行过什么神迹。 Dengan demikian pengertian Herodes pun sudah salah. 那么这个叙利王的认知已经是错误的。 Apalagi ingin melihat tanda atau mujizat dari Yesus. 况且他还希望耶稣在他面前行神迹。 Sekarang banyak orang yang nyebut diri Kristen tetapi tidak pernah mengerti tentang mujizat. 今天有很多人说自己是基督徒，但是他们根本就不明白神迹的意义。 Mengapa? 为什么呢？ Memang banyak orang Kristen sekarang ingin mujizat, 很多基督徒希望有神迹， tetapi tidak pernah belajar Alkitab dengan baik, 但从来没有好好学习上帝的话， sehingga tidak pernah mengerti arti mujizat itu 所以 sendiri, 他们根本就不明白神迹的意义， sehingga gampang sekali untuk dibodohin oleh orang-orang yang memakai mujizat sebagai jualan. 所以很多人他们就被蒙蔽欺骗那些行神迹的人。 Karena itu saudara, Herodes sama sekali tidak direspon oleh Tuhan 所 kita 以呢， Yesus 主耶 Kristus. 稣完全没有回应叙利王 Dan akhirnya terlihat dengan jelas. 后来呢，我们看得很清楚。 Herodes akhirnya menista dan mengolok-ngolok Yesus. 那么最后呢，这个叙利王他去轻蔑耶稣， Dan akhirnya itu tanda Herodes adalah orang yang munafik. 更显出他是一个很细微的人。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐 Yesus 妹， tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. 耶稣知道他跟谁说话。 Saudara, dalam catatan Injil banyak disebutkan hal ini. 圣经里面有很多的记载， Bagaimana menghadapi si A, si B, si C. Yesus selalu tahu bagaimana menghadapinya. 耶稣面对任何人，他很清楚。 Saudara, karena itulah kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Tuhan 所以 Yesus. 呢，我们不可能跟主同等相提并论。 Kita memang mengikuti teladan Yesus. 是我们是效法耶稣的榜样， Tapi dalam hal cinta kasihnya, kesungguhannya, itu semua kita ikuti. 乃是在他的爱心、他的诚恳这一方面。 Tetapi di dalam aspek-aspek tertentu yang menunjukkan keilahian Yesus, saudara dan saya tidak bisa mengikuti. 但是有某一方面要显明耶稣的神性，我们是不可能模仿的。 Karena itu saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen yang sombong. 因此，我们成为基督徒不可以成为一个骄傲的人。 Sehingga apa yang sedang Yesus hadapi ini tidak bisa kita samakan ketika kita menghadapi orang-orang di sekitar kita. 所以呢，我们不可能像耶稣面对希律王这样来面对我们周边的弟兄姐妹。 Saudara, Alkitab mengajar kita untuk belajar dari alam. 圣经教导我们也效法我们的主， Bahkan belajar dari hewan-hewan. 也教导我们怎样向动物学习。 Belajarlah dari semut 我们向蚂蚁学习， yang tidak mengenal musim. 他不懂得这个季节， Bahkan musim panas pun dia bekerja mencari makanan, mengumpulkan makanan. 就在夏天的时候呢，他也劳碌聚集粮食， Supaya pada waktu hujan tetap tersedia makanan. 以至于在雨天的时候，他们有足够的粮食。 Belajarlah dari belalang. 你们学习这些蚱蜢， Itu semua tercantum di kitab Amsal. 那么在箴言里面都有记载。 Maka saudara dan saya juga harus belajar dari burung Raja Wali 那 atau 我们 elang. 也学习这个老鹰， Saudara, burung Raja Wali adalah burung yang luar biasa. 这个老鹰是非常特殊的一个动物。 Tapi saudara tahu bahwa burung elang seringkali diganggu oleh burung gagak. 那么这个老鹰呢，常常被乌鸦所欺负。 Saudara, kadangkala burung gagak yang sebetulnya kalah jauh, dia berani untuk mengganggu burung elang. 那么这个乌鸦远比这个老鹰弱小，但是它敢欺负老 Kalau 鹰。 burung elang lagi terbang, 当老鹰正在飞翔的时候， burung gagak bisa mengejar dan mengganggu burung elang. 那么这个乌鸦呢，可以追随去挑难它。 Tapi apakah burung elang itu berespon terhadap gangguan burung gagak? 那么到底这个老鹰会不会受影响呢？ Tidak. 没有。 Tinggal burung elang itu terbang lebih tinggi lagi. Burung gagak tidak bisa ikuti 那 lagi. 么老鹰就飞得更高，那乌鸦就追随不到。
Karena burung gagak terbatas sekali. 因为乌鸦它飞行的能力是有限的。 Saudara, saya anggap, saudara tanda petik ya, saya anggap Tuhan Yesus itu seperti burung elang, Raja Wali. 我就比作这个耶稣比作老鹰一样， Karena dia adalah Tuhan yang maha tinggi. 因为他是至高的上帝。 Burung elang itu bisa terbang begitu tinggi. Dan tidak ada burung yang lain yang bisa melebihi dia. 老鹰可以飞得那么高远，没有任何飞鸟可以相比的。 Burung gagak itu suka mengganggu. 那么这个乌鸦呢，常常去捉弄老鹰， Tapi dia tidak bisa terbang tinggi. 但它不能飞得很高。 Burung gagak yang suka mengganggu itu tidak perlu digubris, tidak perlu direspon. Tinggal terbang tinggi saja, dia tidak bisa ikuti lagi. 所以呢，我们不需要去回应这个乌鸦，它不能高飞，它追随不掉。 Saudara, itulah yang Yesus Kristus lakukan terhadap Herodes. 那这就是主耶稣面对希律王的态度。 Semua kata-kata dari Herodes tidak ada artinya di hadapan Yesus. 在耶稣面前，希律王所说的一切话都没有意义， Tidak perlu direspon. 所以不需要有回应。 Saudara, begitu pula dengan para imam kepala dan ahli Taurat. 那些祭司长和文士呢，也一样， Terus menuduh Yesus. 他们一直指控耶稣 Bahkan tanpa bukti. 啊，那没有任何的证据。 Karena itulah saudara, mereka dipenuhi dengan iri hati, dengki. 因为他心里充满了嫉妒和怀恨， Bahkan takut kehilangan pengikut. 并且他们还惧怕失去这个民心。 Saya ingat pada waktu Yesus membangkitkan Lazarus dari kubur. 当主耶稣使拉撒路从死里复活的时候， Waduh, saudara, orang-orang Yahudi kebingungan. Apa yang harus kita lakukan? 那么这些犹太人非常的恐慌，我们该怎么做？ Mujizat yang luar 这 biasa. 是一个非常的神迹。 Ini lama-lama seluruh orang Yahudi akan ikut dia. 那么恐怕这些犹太人都要跟随耶稣， Kita harus bunuh dia. 所以我们必须要杀死耶稣。 Kita harus cari akal, cari cara untuk menangkap dan membunuh dia. 所以我们必须寻找任何的方法去捉拿耶稣。 Saudara, semua tuduhan-tuduhan ahli Taurat dan imam kepala pun tidak pernah digubris oleh Yesus 那 lagi. 么这些祭司长、这些文士的指控，主耶稣也没有回应。 Kecuali ketika mereka bertanya satu hal. 只有一样事情，当他们问耶稣 Apakah betul kamu adalah Mesias, anak Allah?：“ 你是不是弥赛亚，上帝的儿子 Ya, engkau mengatakannya. ？”耶稣说：“对，你说的是。” Disitulah saudara, imam besar dan orang-orang Yahudi mengoyakkan, merobek jubah mereka. Inilah buktinya dia telah menyangkal Tuhan. 以至于这些祭司长和文士他撕裂他们的衣服，说主耶稣正在亵渎了上帝。 Kita tidak perlu lagi bukti yang 我们 lain. 不需要任何的证据， Dia menyamakan dirinya dengan Allah. 因为他与上帝同等。 Ini merupakan suatu penistaan. 这是一个邪恶的话语。 Saudara, itu saja yang mereka bisa lakukan. 只有这样事情他们能够做的。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Dengan siapa Yesus berbicara? 主耶稣跟谁说话呢？ Saudara, demikian pula dalam kehidupan kita. 在我们日常生活里面， Kita memang berbicara dengan sesama kita. 我们跟同样的人类一起说话沟通， Apalagi dengan sesama saudara seiman. 跟主内的弟兄姐妹说话。 Tentu kita tidak bisa mengenal hati orang, 当 saudara. 然，我们不能完全认识人的心理， Sehingga berbeda dengan Tuhan Yesus 跟 Kristus. 主耶稣不一样。 Saudara dan saya tidak perlu melakukan hal-hal seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab ini. 以至于我们不需要像主耶稣一样， Kita tetap menerima saudara seiman dengan baik-baik. 那我们要好好的接受自己弟兄姐妹。 Yang kedua, 第二样， untuk apa berbicara? 我们是为什么而说话？ Saudara, Herodes memang banyak bertanya. 是希律王问很多的话， Tetapi apakah Herodes betul-betul ingin memahami kebenaran? 到底希律王是真正要明白真理吗？ Ketika Yesus berkata kepada Pilatus,
当主耶稣跟比拉多说话， Kalau engkau mengerti kebenaran, 你若是认识真理， engkau akan tahu siapa aku. 你就知道我是谁。 Lalu Pilatus menjawab, apakah kebenaran itu? 那比拉多就回答：真理是什么呢？ Hanya Pilatus setelah itu tidak mau bicara mengenai kebenaran. 那比拉多不要谈论真理， Saudara, karena mungkin cuma hanya komoditas agama. 只不过是一个宗教的形式罢了。 Pilatus maupun Herodes melakukan itu semua karena komoditas agama. 不论是比拉多是希律王，他们所做的只不过是一个宗教的仪式。 Agama cuma diperalat oleh mereka. 那么他们只是利用宗教， Seperti halnya kakeknya Herodes ini, 就好像这个希律王的祖父 yaitu namanya Herodes Agung. 也是大希律王。 Herodes Agung telah diangkat menjadi raja wilayah yang besar. 那么大希律王他管理很广泛的土地， Herodes Agung adalah Herodes awal, saudara, pertama. 这个 Yang 希律 pertama. 王这个是第一个的大希律王，是第一个。 Kemudian punya anak dan cucunya ini yang sekarang sedang mengadili Yesus. 那么现在审判耶稣的就是他的孙子。 Nah, Herodes Agung adalah Herodes yang membangun bait Allah. 那么大希律王是这个重建圣殿的一个王。 Dan Herodes Agung itu yang mau membunuh bayi Yesus yang kemudian dibawa lari ke Mesir. 那大希律王是要屠杀婴孩的耶稣，以后耶稣逃到埃及去。 Karena dia penuh dengan iri hati, penuh dengan kecurigaan, tidak mau ada raja yang lain. 因为心中充满着嫉妒，他不愿意有另外这个王出来。 Karena itu ketika mendengar dari orang Majus lahir Raja Yahudi, dia ingin membunuh 当 bayi 他 Yesus. 从博士们听到说犹太人的王降生在哪里的时候呢，他就要屠杀。 Tapi mengapa Herodes membangun bait Allah? 那为什么这个希律王要建圣殿呢？ Bahkan bait Allah yang dibangun Herodes itu bait Allah yang megah. saudara. 那么他所建的这个圣殿是非常宏伟的一个圣殿。 Dinding bait Allah dilapisi dengan emas. 那么这个墙壁用黄金来涂扫， Sehingga ketika orang Yahudi bangga, lihat bait Allah. 所以犹太人呢为这个圣殿而感觉到自豪。 Yesus katakan, engkau lihat bait Allah ini? 主耶稣说：“你看这个圣殿， Tidak lama lagi, tidak ada satu batu pun menumpuk satu dengan yang lain. 不久，这个圣殿要被毁坏，没有一个石头跌在石头上面。” Dan betul tahun 70 Masehi bait Allah dihancurkan oleh pasukan Romawi. 是的，到这个主后的70年，罗马兵丁把这个圣殿毁坏。 Ketika terbakar, 当火烧的时候， wah mereka melihat emas. 他们看见这个金， Maka setiap batu itu dicongkeli untuk bisa mengambil emas. 所以呢，他们把每一层这个石头，每一块石头都揭开，要拿到这个金块。 Sehingga tidak ada satu batu pun menumpuk di antara batu yang lain. 就像主耶稣所说的，没有一个石头对在石头上面。 Mengapa Herodes membangun bait Allah? 那为什么大希律王要建造圣殿？ Karena agama adalah komoditas politik 因 bagi 为当时呢， Herodes. 他们利用这个宗教成为政治的手段。 Herodes menganggap dirinya juga keturunan Yahudi. 那他也自己认为是犹太人的后裔 Sepertinya masih ada family lah. 啊，最起码有个血统的关系。 Karena Herodes menganggap dirinya orang Edom, keturunan Edom. 他以为自己是移动的后代， Edom adalah keturunan dari Esau, kakak dari Yakub. 是以扫的这个后代。 Saudara, agama hanya komoditas politik. 那么他们利用宗教成为政治的手段。 Agama bisa diperalat oleh siapapun. 任何人都可以利用这个宗教。 Jikalau orang-orang yang beragama itu tidak sadar bahwa dirinya sedang diperalat, 若是他们没有醒悟到自己被宗教所利用， begitu pula dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu hanya diperalat oleh Herodes. 就好像当时的犹太人被希律王所利用。 Saudara, Yesus tidak mau diperalat oleh mereka. 那么主耶稣不愿意被他们所利用。 Saudara, para imam kepala dan ahli Taurat sudah terpaku pada ajaran 那 doktrin. 么这些祭司长和这个文士呢，他们已经在这个极端的宗教里面所
sehingga mereka tidak mau dikoreksi. 所以他们不愿意受这个指正， Muncullah fanatik di dalam dirinya. 在他们心中有个极端的这个心态。 Saudara, ajaran memang harus berpegang pada prinsip firman Tuhan. 是的，我们这个宗教的教训必须持守在上帝的话语中。 Tetapi prinsip itu kita harus tahu mana yang ajaran dasar dan mana yang ajaran yang bisa bersifat fleksibel. 那么我们也要明白什么是基本的这个教育，那么什么是有一个胜诉性的。 Saudara, di dalam prinsip-prinsip inilah memang kita harus belajar bersama-sama. 所以呢，我们必须好好的学习明白。 Dan saya tidak mungkin untuk mengkhotbahkannya kepada saudara. 那我根本不可能把这个所有的讲给你们听。 Jikalau saudara mempelajari Injil, 4 Injil dengan baik, 那是我们好好学习这个四福音书。 terbukti orang-orang Yahudi berulang kali ingin menjerat Yesus. 那么这些犹太人很多次他要这个陷害主耶稣， Seolah-olah ingin diskusi, 看起来是要讨论， seolah-olah ingin berdebat. 要彼此辩驳。 Orang Saduki menanyakan kebangkitan orang mati. 撒都该人问起复活的事情， Orang Farisi menanyakan hukum utama. 那么这法利赛人就问这个最重要的这个诫命。 Bahkan sudah dengan membawa orang-orang pengikut Herodes, orang Yahudi menanyakan mengenai pajak kepada 那么 Yesus. 他们也带着这些希律王的这个手下来问起这个税务的问题。 Guru, menurut kamu kita harus membayar pajak tidak kepada Kaisar? 他们问耶稣：“夫子，我们需要不需要跟该撒纳税？” Yesus tahu bahwa mereka ingin menjerat Yesus. 那主耶稣知道他们要找出耶稣的把柄， Bawa uang kepada saya. 那把钱拿过来。 Gambar siapakah di uang ini? 这个铜币有谁的画像？ Kaisar. 是盖撒。 Berikan kepada Kaisar apa yang jadi milik Kaisar. 就说盖撒的东西归给盖撒吧。 Berikan kepada Tuhan apa yang jadi milik Tuhan. 那么上帝的东西你要归给上帝。 Saudara, mereka sama sekali tidak bisa menjerat Yesus. 他们根本不能够陷害耶稣。 Berkenaan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan, mereka sama sekali tidak bisa menjerat Yesus. 虽然说他们是想利用神的话来陷害耶稣， Memang mereka mendasarkan juga dengan perjanjian lama. 是的，他们利用旧约的教导， Mereka tahu hukum Taurat, 他们明白律法， tetapi ajaran mereka adalah ajaran manusia. 但是呢，他们所谈论的是人的教训。 Memang diambil dari Alkitab, 是的，从圣经里面拿出来的， tetapi mereka modifikasi menurut pengertian sendiri. 但他们是按照自己的意思来谈论， Sehingga itu menjadi ajaran menurut agama mereka. 成为他们宗教的言论。 Dan ketika Yesus datang untuk mengoreksi mereka, 当主耶稣来到要纠正他们的时候， mereka tidak bisa dikoreksi lagi. 他们不愿意接受。 Misalnya jangan berzina. 比如说奸淫的事情， Mereka hanya berpikir jangan berzina itu adalah perbuatan secara fisik. 他们只认为这个淫乱的事情是肉体的事情。 Tapi ketika Yesus katakan siapapun setiap laki-laki yang memandang perempuan dan menginginkannya dalam hatinya, dia sudah berzina. 那主耶稣说，所有的男人若是在看见这个女人，你有这个淫乱的意念，你就已经犯了淫乱。 Mengenai membunuh, 关于杀人的事情， siapa yang membenci saudaranya, dia sudah membunuh. 你恨恶你的弟兄，你就已经是杀人了。 Betapa banyaknya orang Yahudi membenci orang-orang di sekitarnya. 因为当时犹太人呢，很多他们就恨恶周边的人。 Orang Samaria dibenci oleh orang Yahudi. 犹太人他们恨恶撒玛利亚人。 Orang Kanaan dibenci oleh orang Yahudi. 犹太人他们也恨恶迦南人。 Orang-orang Edom dibenci oleh orang 他们 Yahudi. 也恨恶以东人。 Mengapa? 为什么呢？ Mereka menganggap dirinya orang Tulen keturunan Abraham. 因为他们认为自己是
亚伯拉罕正统的后代， tidak boleh tercampur dengan suku-suku lain. 不可以跟其他的民族掺杂。 Saudara, saking bangganya sampai akhirnya mereka tidak melihat sebagai sesama manusia. 以至于他们这样的自豪，不把别人看在眼里。 Saudara, untuk apa Yesus berbicara dengan mereka? 那耶稣为什么要跟他们说话呢？ Bahkan saudara, situasi yang ironis sekali terjadi. 这边呢，这更糟糕的事情发生。 Peradilan politik tidak menemukan kesalahan atas Yesus. 那么在政治法庭上，他们根本找不到耶稣的错处。 Pilatus tidak menemukan kesalahan atas Yesus. 比拉多找不到耶稣的错处， Bahkan Herodes pun tidak menemukan kesalahan. 这个希律王也找不到耶稣的错处。 Kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati disalibkan. 就是说，跟这个被钉死的这个判决相等的错误。 Tetapi sebaliknya peradilan agama sudah memutuskan untuk menyalibkan Yesus. 导致宗教的判决要把耶稣钉死十字架。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Ironis bukan? 这是一个非常严重的问题。 Terkadang kala saudara di dalam catatan Korintus disebutkan. 哥林多书信里面记载， Ada orang-orang Kristen yang mencari peradilan di luar, di dunia. 那么有一些基督徒在这个教会以外，他们寻找真理、公理。 Nah saudara, misalnya sesama orang Kristen sedang bermasalah. 比如说，同样的弟兄姐妹有政治的问题， Itu yang terjadi di jemaat Korintus. 那是在哥林多教会发生的， Lalu mereka saling mengadukan ke peradilan duniawi. 所以他们就到法庭里去彼此控告。 Akhirnya Paulus katakan, 那保罗说什么呢？ mengapa kalian kok mencari keadilan di luar? 为什么你们在外面寻求这个公义呢？ Tidak tahukah kamu bahwa nanti kita anak-anak Tuhan akan mengadili dunia ini? 难道你们不知道吗？我们基督徒以后要这个审判这个世人， Itulah saudara ironis. 这是一个非常严重的问题。 Begitu pula yang dihadapi oleh Yesus. 同样，耶稣所面对的处境， Peradilan politik duniawi tidak menemukan kesalahan Yesus. 那些政治上的这个法庭上没有找到耶稣的错处， Tapi saudara, Mahkamah Agama Yahudi menyalahkan Yesus dan mau menyalibkan Yesus. 导致犹太人的宗教这个共会，他们要审判钉死耶稣。 Mengapa? 为什么呢？ Karena orang-orang beragama sering tidak bisa diajar kebenaran firman Tuhan. 因为这些有宗教信仰的人，他们根本就不能接受真理的教导。 Seorang tokoh dari Belanda 荷兰有一个这个著名的人 namanya Corrie ten Boom. 他叫做 Corrie ten Boom， Dia seorang wanita. 她是一个姐妹。 Dia adalah seorang wanita yang ahli sekali dalam membuat jam. 她是制造这个表的人。 Bahkan sudah diakui dia sebagai salah seorang pembuat jam yang terbaik di Belanda. 在荷兰，他被认为制造这个表是最好的人。 Mengapa? 为什么呢？ Karena dia pada waktu muda diutus papanya dikirim ke Swiss untuk belajar bagaimana membuat jam. 因为他年轻的时候，爸爸派送他到瑞士去学习制造这个表。 Dan kita tahu saudara, Swiss adalah salah satu pusat jam yang terbaik. 那我们也知道，瑞士是制造这个表最好的国家。 Akhirnya dia pulang. 以后呢，他回到荷兰， Dan pulang ke Belanda sudah akhirnya mewarisi usaha orang tuanya. 以后呢，他在荷兰，他就继续他爸爸的事业。 Dan menjadi pembuat jam pertama yang berlisensi di negeri Belanda. 那么在荷兰，他是有制造制造表的第一个公司， Khususnya pembuatan arloji. 特别制造这个手表。 Saudara, tapi Corrie ini adalah orang yang cakap sekali. 他是一个很能干的人， Cakap dalam mengajar Alkitab juga. 他也很能干在
教导圣经这方 Jadi 面。 dia bukan hanya membuat aloji jam tangan, 他不单单的制造手表， tapi dia juga mengajar firman Tuhan. 他也教导上帝的话， Karena dia orang yang cinta Tuhan. 因为他是个爱主的人。 Tapi pada waktu mengajar Alkitab, 当他教导圣经的时候， dia juga mengajar anak-anak kecil sebagai guru sekolah minggu. 他也教导这个主日学老师， Bahkan saudara, dia mencintai anak-anak begitu 他 luar 非 biasa. 常爱这个小孩， Dan saking mencintai anak-anak, maka dia mengajar dengan sungguh-sungguh. 以至于呢，他是真正的教导这个小孩子 Dia ingin ajaran firman Tuhan kepada anak-anak jangan sampai salah. 啊，他愿意在教导孩子的事情上没有出差。 Bahkan dia tidak malu mengajar anak-anak yang cacat mental. 他也没有感觉到害羞去制造那一些意志薄弱的孩子， Karena dia yakin bahwa Yesus pun bisa dikenal oleh anak-anak sekalipun cacat mental. 因为他坚信耶稣的真理，这些残废的人也能够明白。 Setelah mengajar sekian lama, 他教导孩子们这么久， dia kemudian di kelas itu bertanya kepada anak-anak yang cacat mental itu. 以后呢，他问班里面那些残障的人， Lalu bertanya, 他问 apa kesamaan nabi dan imam? 他问这个先知和祭司的这个不同点是什么呢？ Nanti setelah itu, apa perbedaan antara nabi dan imam? Perbedaan. 他说这个先知和这个祭司的不同点是什么？ Nah, sudah dikasih 2 pertanyaan saja. 他给2个问题。 Apa persamaan imam dan nabi? Apa perbedaan imam dan nabi? 他给他2个问题，一个是祭司和先知的相同点，第2个是不同点。 Saya tidak tahu apakah saudara bisa menjawab atau tidak. 我不知道你们能不能回答。 Tapi saudara, anak-anak cacat mental ini ternyata bisa menjawab dengan tepat. 那么这些残废的人呢，他们都能够很正确的回答， Dengan bahasa yang sederhana. 用简单的话来回答。 Apa kesamaan nabi dan imam? 那么先知和祭司相同点是什么呢？ Seorang anak perempuan cacat mental berkata, 一个女孩子怎么回答？ mereka keduanya menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia dan juga sebaliknya. 他们是同样的把上帝的话传达给人类。 Dan apa perbedaannya? 那不同点是什么呢？ Anak tadi menjawab, seorang nabi berdiri membelakangi Tuhan dan berbicara kepada orang-orang, sedangkan imam berdiri membelakangi orang-orang dan berbicara kepada Tuhan. 他说这个先知呢是站在上帝面前向人说话，那么那个祭司呢是在上帝背后，在人面前向上帝说话。 Saudara, anak cacat mental bisa memahami luar biasa peranan imam dan nabi. 那这些残废的人都能够正确的回答。 Saudara, nabi dan imam memang menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. 先知和祭司同样是传达上帝的话给人类， Jadi saudara, nabi menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia. 先知是传达上帝的话， Imam menyampaikan pesan manusia kepada Tuhan. 那么祭司呢传达人的信息向上帝。 Perbedaannya apa lagi? 那么有什么不一样呢？ Nabi membelakangi Tuhan dan berbicara kepada manusia. 先知是站在上帝面前向人说话， Tapi imam berdiri membelakangi orang-orang dan berbicara kepada Tuhan. 那么祭司呢是代替人向上帝说话。 Mengapa 为什么？ Kori menanyakan ini? 为什么哥利要这样问呢？ Karena dia sedang mengajarkan peranan Yesus sebagai imam dan nabi. 因为他正在向他们教导耶稣是人类的先知和祭司。 Anak cacat mental bisa mengerti, memahami firman Tuhan. 那么这些残废的人，他们都能够明白先知和祭司的事。 Jikalau guru tersebut mengajarnya dengan sungguh-sungguh. 若是这个老师能够正确的教导这些学生， Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 各位亲爱的弟兄姐妹， Untuk apa Yesus berbicara? 那么为什么耶稣说话呢？ Berbicara kepada para ahli agama itu?
对那些宗教人士说话吗？ Karena mereka sama sekali tidak bisa diluruskan lagi. 因为他们不能再接受这个指正， Yesus memilih diam. 所以呢，耶稣就静默不说话。 Bagaimana dengan kehidupan kita, saudara? 那我们今天的生活又怎么样呢？ Apakah kita suka mendengar firman Tuhan? 我们是否愿意听上帝的话？ Tapi suka mendengar yang sungguh-sungguh dari firman Tuhan. 是真正听上帝的话？ Dunia sekarang banyak sekali lewat HP kita. Firman Tuhan yang gak karuan disebar luaskan oleh banyak orang. 透过媒体，今天我们看见有很多人随便乱讲上帝的话。 Saudara dan saya harus bisa menyortir dengan baik. 那你我必须要很谨慎的选择， Supaya dalam hati kita, pikiran kita jangan tertanam ilalang-ilalang di dalam kerohanian kita. 让我们的心思意念不要被那些禁忌所搅乱。 Ilalang itu akan menghambat pertumbuhan iman kita. 这些禁忌呢，要拦阻我们心灵的成长。 Mari kita sortir dengan baik. 让我们好好的除掉， Minta pertolongan Tuhan. 我们要求上帝的帮助， Minta Roh Kudus menolong kita. 求圣灵帮助， Sambil kita juga terus membaca firman Tuhan dengan 然 setia. 后我们也不断的学习上帝的话。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkatilah kebenaran firman-Mu ya Bapa, 天父，求你赐福你的话， supaya kami betul-betul mengerti dan memahami firman-Mu. 让我们可以真正明白你的话。 Yesus memilih diam 主耶稣他选择静默不言， karena Dia tahu siapa yang sedang berbicara dengannya. 因为他知道他是跟谁说话。 Dan untuk apa Yesus berbicara? 那耶稣也知道为什么说话， Bapa, ini menjadi pelajaran penting bagi kami. 这对我们是一个很重要的功课。 Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kami sungguh-sungguh memahami firman-Mu. 更重要的，让我们可以明白你的话， Sehingga kami boleh mengikut Engkau ya Tuhan. 让我们可以好好的跟随你。 Dengar doa kami ya 求 Tuhan. 你垂听我们的祷告， Engkau pimpin jemaat-Mu 你 sekalian. 帮助带领你的信徒们， Khususnya jemaat yang nanti akan mendengar lewat siaran ulang. 特别那些要重复在聆听的弟兄姐妹， Kiranya Tuhan memimpinnya. 愿圣灵帮助他们。 Dengar doa kami 垂听我们的祷告， dalam nama Tuhan Yesus 奉 Kristus. 靠耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。 Kini saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Mari kita mempersiapkan dengan mengangkat pujian di salib. Darah Tuhan dicurahkan menggantiku, menahan sakit derita untuk selamatkanku. Di salib ku melihat terang Tuhan, beban berat dosaku lepaslah. Di salib Tuhan ku dapat melihat, kini hatiku pun senanglah. 我虽如今伤心眼泪，让怀住爱的家，这家诚心献为后进，去抱住主大海。在这家，我遇见主恩光，我心中最最重担就脱落。在我主圣家，我因信念明亮，如今我心常满心快乐。Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pagi ini Tuhan. Di tengah-tengah ibadah kami boleh memberikan korban syukur kami kepadamu Tuhan.
Kami tahu ya Tuhan, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah perbuat bagi kami. Di mana Engkau telah menebus setiap kami. Engkau telah mempertarungkan nyawamu di atas kayu salib untuk menggantikan setiap kami. Tuhan, biarlah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang begitu mengasihi kami, yang begitu peduli terhadap setiap kami. Biarlah kami boleh terus bukan saja memberikan harta kami, uang kami, tetapi kami boleh belajar memberikan persembahan tubuh kami untuk boleh melayani Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati persembahan ini, boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di rumah-Mu di tempat ini. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berita pengembalaan. Bersyukur pada Tuhan kita boleh beribadah bersama. Selamat datang kepada jemaat sekalian yang baru pertama kali datang dalam ibadah kita. Juga nanti yang mengikuti siaran online juga sama, jemaat yang baru pertama kali datang. Jikalau saudara berkenan dan merasakan sendiri adanya pimpinan Tuhan untuk terus beribadah dengan kita GKI Surabaya, silakan mengikutinya setiap hari Minggu jam 9 pagi. Ya, begitu pula dengan siaran YouTube. Tapi kalau siaran YouTube mengalami gangguan, ya maaf, akan menjadi siaran tunda ya. Kemudian saudara, bahwa pada hari Selasa besok, lusa kita akan mengadakan persekutuan usiawan Kaleb. Ya, akan diadakan kembali hari Selasa 5 April jam 10 pagi. Mengharapkan saudara yang sudah usiawan untuk bisa ikut bersama-sama dalam persekutuan ini jam 10 pagi di gereja ya. Berikutnya mengenai kebaktian doa puasa kita dilaksanakan kembali 6 April jam 7 malam ya, via YouTube dan Zoom. Semoga YouTube-nya bisa lancar kembali ya. Dan seperti biasanya kita akan belajar kembali berpuasa dan berdoa juga ya. Belajar terus berdoa sehingga hati yang selalu terarah kepada Tuhan ada pada kita ya. Saya tidak tahu bagaimana kita menjalani hidup saudara. Seharusnya kita punya hati yang selalu terarah kepada Tuhan ya. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Jadi sungguh-sungguh arahkan terus kepada Tuhan. Itu yang penting ya di dalam diri kita. Berikutnya kita akan melihat video klip mengenai ibadah minggu depan. Minggu depan kita akan belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Calvin. Yesus disalibkan ya. Saudara, kita melihat salib selalu rasa gentar ya,
Selalu kita merasa, aduh kok begitu kejinya manusia. Tapi di situ sudah sebetulnya ada satu pesan yang luar biasa. Yesus telah melakukan sesuatu yang merubah keberdosaan manusia menjadi hal yang baru. Ya. Ketika membaca firman Tuhan, kita harus melihat dari aspek sudut pandang ilahi seperti apa. Ya. Kiranya kita semua terus belajar selama kita di dunia ini. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali ketika menyempurnakan keselamatan kita. Ya. Demikian warta kita pada hari ini. Kiranya kita semua bisa terus beribadah kepada Tuhan. Oh ya, mengenai seminar. Seminar Iman Kristen dengan tema keilahian Yesus. Mungkin bisa ditayangkan itunya ya, slide gambarnya. Ya. Saudara, hari Sabtu 16 April kita akan mengadakan seminar jam 7 malam sampai jam 9 ya, onsite di gereja ya. Jam 7 sampai jam 9 malam memang juga akan disiarkan lewat YouTube ya, mengenai keilahian Yesus. Yesus adalah Allah yang sempurna 100% ya. Nah, bagaimana pengertian itu kita akan belajar bersama-sama. Di YouTube ini sudah banyak sekali ya, termasuk ada yang nyebut dirinya pendeta dan sebagainya, tetapi mengajarkan Yesus yang ilahi itu diturunkan derajatnya. Dan itu banyak orang Kristen terpengaruh. Saya tidak mau sebutkan namanya. Itu mengikuti pandangan orang-orang Yunani. Ya, dengan konsep ada Allah itu bertingkat. Ada tingkat 1, tingkat 2 dan sebagainya. Nah, keilahian Yesus diturunkan ya. Ya, orang tersebut sebetulnya S1 teologi, tapi S2, S3-nya kalau nggak salah bukan teologi. Tapi waduh, yang mendengar banyak. Nah, ini bahaya orang Kristen yang tidak ngerti apa-apa. Pokoknya seneng dengernya, oh logis. Ternyata tidak sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya. Waktu itu gereja, ya saudara kalau belajar sejarah gereja, banyak bapak gereja yang sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya dikucilkan, akhirnya ada yang dibunuh. Itu sejarah kekristenan. Jadi yang mendirikan doktrin, yang maksudnya yang menegakkan doktrin dengan sungguh-sungguh, banyak yang mengalami sengsara, kesulitan-kesulitan. Ya. Nah, saudara, karena itu kita harus hargai. Kalau tidak ada bapak-bapak gereja zaman dulu, sudah ajaran Kristen tidak sampai sekarang ini. Ya. Mari kita terus belajar, ya, terus belajar. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami bersyukur saat ini kami boleh berdoa syafaat bersama dengan anak-anak Tuhan. Bahkan juga anak-anak Tuhan di lingkungan Sinode GKY. Kami mau berdoa Bapak untuk Kementerian Kesehatan negara kami. Mari pimpin Bapak Kementerian Kesehatan bisa melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Berkenaan dengan kesehatan masyarakat, khususnya Tuhan di tengah-tengah pandemi yang masih ada. Walaupun kami bersyukur lewat vaksinasi, pandemi semakin menurun dan semoga menjadi endemi. Tetapi kami tetap berharap agar Kementerian Kesehatan tetap melakukan tugas tanggung jawab mereka. Juga berkenaan dengan profesi dokter ya Tuhan, supaya Kementerian Kesehatan betul-betul bisa menyediakan tenaga-tenaga medis, dokter-dokter yang bertanggung jawab, dokter-dokter yang bagus, dokter-dokter yang ahli di bidangnya yang ada. Dan jangan sampai profesi dokter dihambat demi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Mohon pertolongan-Mu ya Bapak. Begitu pula kami mau berdoa untuk Kementerian Perikanan di negara kami ini. Kelautan dan perikanan, tolonglah Tuhan. Karena Indonesia begitu berlimpah-limpah ikan-ikan yang ada di dalamnya.
Biarlah ya Tuhan, lewat kementerian ini bisa diatur, bisa di-manage, bagaimana para nelayan-nelayan bisa mendapatkan akses untuk mengambil ikan-ikan yang ada dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia lebih banyak lagi, sehingga akan membawa kepada kesehatan rakyat Indonesia, bahkan juga kecerdasan rakyat Indonesia. Tolonglah Bapak, supaya jangan sampai berlimpah ruahnya ikan-ikan di laut ini akhirnya dinikmati oleh orang-orang lain, rakyat sendiri menderita kelaparan. Tuhan, mari Engkau tolong dan pimpin supaya manajemen semuanya diatur dengan baik. Saya mau berdoa menyerahkan juga untuk staf dan majelis sinode bidang penginjilan. Sertailah Bapak supaya majelis dan staf bidang PI menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam rangka pemberitaan Injil yang lebih luas kepada siapapun juga yang membutuhkan Injil. Dan Tuhan memimpin mereka dalam merencanakan penginjilan-penginjilan di berbagai tempat, khususnya di Indonesia. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengar seru doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hidupmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Sesungguhnya cinta kasih yang kekal dari Allah Bapa di surga, anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, urapan dan kuasa yang tak terhingga dari Allah Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.